sejahtera. Sirih junjung adat budaya, gambir pinang semua diikat. Salam kolopem di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun menjadi madah, bicara dilontar penuh hemah. Kampus KBM ilmu diimarah, dikongsi bersama, minda bercambah. Selamat menyertai kolokium pemantapan bahasa Melayu dan pertandingan inovasi Kolopem 2022 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari, iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema Kolopem bagi tahun 2022 ialah bersama memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 9 kajian ilmiah yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 3 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan kepada hadirin sekalian untuk memastikan mikrofon sentiasa ditutup sepanjang video pembentangan dimainkan. Baiklah, majlis dengan berbesar hati mempersilakan kumpulan pembentang yang pertama, iaitu Elma Diana binti Julkapli, Siti Sairah binti Abdullah, Hasna Basirah binti Hamali dan Nur Ain Syaidatul Nia binti Hasbi dengan tajuk Pengaplikasian Didik Hibur mendorong penglibatan aktif murid pasif dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Hasna Basirah binti Hamali dan rakan saya Nur Ain Syaidatul Nia binti Hasbi mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada Elma Diana binti Julkapli dan Siti Sairah binti Abdullah akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Pengaplikasian Didik Hibur mendorong penglibatan aktif murid pasif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, terlebih dahulu saya menerangkan tentang pendahuluan. Dalam sistem pendidikan negara, mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menjadi tunjang ilmu yang membawa murid ke arah memartabatkan Bahasa Melayu sekaligus melatih murid petah berkomunikasi. Cara pengajaran yang dilaksanakan di dalam kelas menjadi kayu ukur kepada keberkesanan sesi pembelajaran murid di dalam kelas sama ada mencapai objektif PDP maupun sebaliknya. Oleh hal yang demikian, isu murid pasif di dalam kelas menjadi tarikan kepada guru untuk merancang dan menggali pelbagai kaedah yang sesuai digunakan semasa PDP berlangsung. Apa yang dimaksudkan dengan murid pasif? Murid pasif boleh dikatakan murid yang kurang memberi maklum balas dan mereka merasakan bahawa berdiam diri sambil memerhati adalah satu situasi yang selamat semasa belajar. Kenyataan ini disokong oleh Chai Hoi In dan Rosli Muhammad Ahmad pada tahun 2016 dalam buku Zuraidah 2010 yang menyatakan bahawa murid pasif menunjukkan tingkah laku yang dingin dan seolah-olah suka didampingi oleh mereka. Contohnya, mereka akan memberikan respons seperti ya, tidak, setuju cikgu ataupun mereka menjawab sepatah dua kata sahaja. Oleh hal yang demikian, murid pasif memerlukan bimbingan daripada guru untuk melibatkan diri mereka secara aktif seperti rakan-rakannya yang lain. Salah satu cara ialah pengaplikasian didik hibur yang mendorong penglibatan aktif murid pasif dalam sesi PDP. Apa yang dimaksudkan dengan didik hibur pula? Menurut Nur Laila Ahmad dan Syamsuddin Osman pada tahun 2020, didik boleh dikatakan sebagai mengajar sesuatu pelajaran dalam konteks PDP, manakala hibur dalam konteks pengajaran bermaksud pembelajaran yang menyenangkan atau menggirangkan.
Pendekatan didik hibur atau fun learning akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih santai dan bermakna. Hal ini dikatakan demikian kerana pendekatan ini akan menyediakan peluang untuk murid-murid mengintegrasi segala kemahiran yang ada untuk mewujudkan suasana yang santai dan menyeronokkan. Perkara ini selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pendekatan ini juga secara tidak langsung akan menjadikan iklim bilik darjah menjadi lebih tenang dan santai, maka tahap kebimbangan murid terhadap guru akan berkurang. Oleh hal yang demikian, guru haruslah bijak merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan elemen didik hibur. Oleh itu, dalam kajian kami terdapat dua objektif kajian yang akan saya terangkan, iaitu yang pertama, mengenal pasti elemen didik hibur yang diaplikasikan oleh guru, dan yang kedua, membincangkan kesan pengaplikasian didik hibur terhadap penglibatan aktif murid pasif dalam proses PDP. Untuk kajian literatur pula, bagi Muhammad Zahar, Kusnon dan Afero Ismail pada tahun 2016, kajian tentang penerapan kaedah didik hibur terhadap motivasi belajar di kalangan murid di sebuah sekolah rendah daerah Keluang. Penerapan didik hibur dalam kalangan murid di sekolah tersebut berada pada tahap yang tinggi. Pengalaman pembelajaran yang bermakna memberi kesan motivasi belajar kepada murid, seterusnya dapat menimbulkan minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran. Dalam kajian tersebut, pengkaji turut mendapati bahawa guru dapat menarik minat pelajar dan meningkatkan tahap motivasi untuk bergerak secara aktif semasa sesuatu topik diajarkan melalui penerapan didik hibur. Untuk kajian literatur yang kedua, iaitu Nur Laila Ahmad dan Syamsuddin Osman pada tahun 2020, kajian tentang kesesuaian penggunaan kaedah didik hibur dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa Melayu di sekolah rendah dan oleh guru. Dapatan kajian membuktikan bahawa responden bersetuju bahawa kaedah didik hibur amat menyeronokkan dan guru berperanan sebagai perancang untuk mewujudkan pengajaran kemahiran membaca bahasa Melayu kerana guru berperanan sebagai perancang untuk mewujudkan aktiviti yang dapat memberikan cabaran kepada murid-murid agar dapat mendorong mereka untuk terus melibatkan diri dalam proses PDP. Tambahan pula, guru berperanan sebagai pembimbing yang akan memberikan bantuan kepada murid untuk menyempurnakan cabaran bagi mengekalkan motivasi murid untuk belajar. Untuk metodologi, kami telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kajian ini dilaksanakan menggunakan kaedah kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan yang sering dijalankan dalam penyelidikan. Oleh itu, soal selidik telah dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data. Sebanyak 15 orang guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah telah dipilih sebagai responden kajian dan diminta untuk menjawab borang soal selidik. Pengkaji telah menyediakan borang soal selidik yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A terdiri daripada soalan-soalan demografi, responden seperti jantina, bangsa dan pengkhususan. Bahagian B berkaitan dengan elemen didik hibur yang digunakan oleh guru, manakala bahagian C pula membincangkan kesan pengaplikasian didik hibur terhadap penglibatan aktif murid pasif dalam proses PDP. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah kualitatif, iaitu penyelidikan kepustakaan. Sarabedin dan Indrawati Zahid pada tahun 2015 menyatakan bahawa kajian kepustakaan melibatkan pembacaan dan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Oleh itu, dalam kajian ini pemilihan jurnal, buku dan kertas kerja seminar menjadi sumber utama. Ini merupakan dapatan kajian yang kami perolehi, iaitu demografi responden, iaitu daripada 15 orang guru, hanya 6 orang guru lelaki yang terdapat dalam kajian ini dan selebihnya 9 orang guru perempuan. Perbezaan peratus adalah sebanyak 3 orang. Data ini menunjukkan bahawa guru perempuan lebih ramai berbanding guru lelaki. Dari segi bangsa, seramai 8 orang guru berbangsa Melayu, 2 orang berbangsa Cina dan 1 orang berbangsa India, dan bakinya 4 orang ialah lain-lain. Hal ini menunjukkan bahawa guru berbangsa Melayu lebih ramai berbanding bangsa lain. Dari segi pengkhususan pula, kebanyakan guru memiliki pengkhususan bahasa Melayu, iaitu seramai 12 orang. Manakala 3 orang lagi memiliki pengkhususan selain bahasa Melayu. Perbezaan peratus adalah sebanyak 9 orang.
Hal ini bermakna lebih ramai guru yang memiliki pengkhususan bahasa Melayu terlibat dalam kajian ini. Yang kedua ialah kita dapat lihat pada paparan slide iaitu elemen didik hibur. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 4 elemen utama didik hibur yang terdiri daripada nyanyian, lakonan, bercerita dan berpuisi. Daripada 15 orang guru, sebilangan besar guru iaitu seramai 8 orang didapati mengaplikasi keempat-empat elemen didik hibur. Seterusnya, diikuti dengan elemen nyanyian 3 orang, elemen lakonan 2 orang dan masing-masing 1 orang bagi elemen bercerita dan berpuisi. Data ini menunjukkan bahawa guru-guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah sememangnya ada mengaplikasikan elemen didik hibur dalam pengajaran mereka. Dapatan kajian yang seterusnya itu berkaitan dengan kesan pengaplikasian didik hibur. Antara kesan pengaplikasian didik hibur terhadap penglibatan aktif murid pasif dan proses pengajaran dan pembelajaran ialah merangsang minat dan motivasi murid, melatih kemahiran komunikasi, menjana pemikiran kritis dan menyediakan peluang kepada murid pasif berkolaboratif. 4 kesan ini merupakan isi penting yang terdapat dalam kajian yang telah kami hasilkan. Oleh itu, saya menjemput Nur Ain Syahdatul Nia untuk menerangkan lebih lanjut tentang kesan pengaplikasian didik hibur dalam kajian ini. Dipersilakan. Baiklah, kesan pengaplikasian didik hibur yang pertama yang kami fokuskan ialah merangsang minat dan motivasi murid. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa pengaplikasian kaedah didik hibur mampu merangsang minat dan juga motivasi murid untuk terlibat dalam aktiviti PDP. Data soal selidik membuktikan bahawa seramai 14 orang responden memilih skala Likert 5 iaitu sangat bersetuju, manakala seorang sahaja responden memilih skala Likert 4 iaitu setuju dengan pernyataan tersebut. Oleh itu, guru yang bijak menggunakan kaedah didik hibur ini dapat mengurangkan kadar murid pasif di dalam kelas. Misalnya, apabila guru menjalankan aktiviti bercerita menggunakan boneka tangan dapat menarik minat murid menghayati kisah yang disampaikan dengan baik. Kewujudan boneka dapat melahirkan rasa lucu dan juga variasi emosi yang boleh disampaikan oleh guru. Semasa guru bercerita, pelbagai unsur kecintaan yang digunakan seperti bunyi binatang seperti cip cip cip, sakitlah monyet, miau miau miau, weh, lalala, bunyi kartun serta suara menangis dan banyak lagi. Unsur ini akan memberi hiburan kepada mereka di samping memahami isi cerita serta nilai pengajaran yang hendak disampaikan. Penyataan ini turut disokong oleh Dini Erla Mufidah 2013 yang menyatakan bahawa minat mereka untuk belajar akan dapat ditingkatkan kerana suasana tersebut memberi keselesaan kepada diri mereka untuk mengikuti pelajaran tanpa rasa bosan. Hal ini akan mengurangkan rasa sunyi dan juga langsung tidak mahu bersosial dengan guru dan rakan sekelas. Dalam hal ini, keberkesanan didik hibur dapat menyuburkan rasa motivasi dalam diri murid pasif untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan lebih termotivasi apabila mereka terdedah dengan suasana yang menyeronokkan. Kaedah secara konvensional perlu dikurangkan oleh guru kerana ini akan menggalakkan murid pasif lebih berdiam diri dan tidak mahu memberi kerjasama dalam menyumbang idea dalam kumpulan. Maka alangkah baiknya jika seorang guru dapat memberi ilham dan semangat kepada murid seperti ini untuk terus meminati mempelajari bahasa Melayu. Justru, didik hibur sememangnya memberi kesan dalam membantu murid pasif menarik minat dan motivasi mereka untuk terlibat dalam aktiviti PDP. Kesan yang kedua ialah elemen didik hibur akan dapat melatih kemahiran komunikasi murid. Berdasarkan dapatan kajian yang telah diperoleh, majoriti responden iaitu seramai 80% responden memilih skala Likert 5 iaitu sangat bersetuju, manakala 20% lagi bersetuju dengan pernyataan yang menyatakan bahawa elemen didik hibur dapat melatih kemahiran komunikasi murid. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid-murid sebelum mereka menguasai kemahiran lisan yang lain seperti membaca dan juga menulis. Oleh itu, sebagai seorang guru bahasa Melayu yang komited, segala teknik yang terbaik perlulah dikaji bagi meningkatkan kemahiran komunikasi murid.
Baiklah, selesai sudah pembentangan, kita akan beralih ke sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton atau hadirin sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya tiada sebarang persoalan, terima kasih diucapkan kepada Elmadiana binti Julkapli, Siti Sairah binti Abdullah, Hasna Basirah binti Hamali, dan Nur Ain Syaidatulnya binti Hasbi atas pembentangan mereka sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan lagi dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian ilmiah yang kedua. Dipersilakan Raidah Mahirah binti Roslan dan Dr. Roslina binti Suratnu dengan tajuk Pengaruh Sikap dan Motivasi Murid terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan kemahiran abad ke-21. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raidah Mahirah binti Roslan akan membentangkan kajian ilmiah saya iaitu pengaruh sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu menggunakan kemahiran abad ke-21. Saya memegang nombor kod peserta KI20 yang berasal daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, bagi pengenalan, sebagaimana kita sedia maklum, kemahiran abad ke-21 merupakan satu pedagogi terkini yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, menurut Silviana dan Siti Mastimah, mereka berpendapat dan menyeru untuk para pendidik mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran di dalam bilik darjah dengan mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 untuk memaksimumkan prestasi murid dalam pelajaran selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, tokoh Nur Lela dan juga Nur Atikah ada juga menyatakan bahawa penerapan kemahiran abad ke-21 dapat melahirkan murid yang produktif, berdaya saing dan global kerana dalam sesi PDP, guru akan membantu murid untuk mencerap maklumat, memproses dan juga mampu mengeluarkan semula maklumat tersebut. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kemahiran abad ke-21 dapat memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada guru dan juga kepada murid itu sendiri. Dan menurut NCREL dan Menteri Group 2003, kemahiran abad ke-21 kita dapat bahagikan kepada 4 komponen, iaitu yang pertama ialah kemahiran literasi era digital, yang kedua kemahiran pemikiran inventif, yang ketiga kemahiran berkomunikasi berkesan, dan yang terakhir iaitu kemahiran penghasilan produktiviti tinggi. Baiklah, semasa saya menjalani praktikum bagi fasa 1 dan juga fasa 2, saya telah mengenal pasti dan mendapati bahawa masih ada guru kurang mempraktikkan atau menggunakan kemahiran abad ke-21. Selari dengan dapatan Zamri 2014, beliau menyatakan bahawa masih terdapat segelintir guru yang menggunakan kaedah tradisional dan kurang menggunakan kemahiran abad ke-21 semasa mengajar. Seperti mana kita sedia maklum, kemahiran abad ke-21 dapat memberikan banyak manfaat kepada murid, lebih-lebih lagi dalam meningkatkan kompetensi mereka dan menjadikan mereka lebih berketerampilan. Seperti kita sedia maklum, salah satu kemahiran abad ke-21 sangat menekankan dari segi aspek kemahiran berkomunikasi. Dan kemahiran berkomunikasi ini dapat diwujudkan apabila guru melaksanakan aktiviti berkumpulan semasa PDP berlangsung. Jadi Zamri 2011 juga ada menyatakan bahawa aktiviti berkumpulan dapat meningkatkan motivasi murid dalam PDP kerana mereka berpeluang untuk membantu antara satu sama lain. Seperti mana kita tahu, melalui aktiviti berkumpulan ini, murid akan bersama-sama menyelesaikan sesuatu isu ataupun untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dan di sini, murid yang cemerlang akan boleh membantu murid yang lemah. Dan di sini kita dapat
memupuk bukan sahaja dari segi kemahiran komunikasi, malah juga dari aspek bekerjasama. Seterusnya, Nur Azlin dan Siti Rahamah juga ada menyatakan bahawa amalan pelaksanaan PDP guru dalam bilik darjah ni masih berada pada tahap sederhana walaupun mereka telah menyedari kelebihan yang terdapat pada pembelajaran abad ke-21. Seperti mana yang telah saya huraikan tadi, kemahiran abad ke-21 antaranya yang ditekankan adalah kemahiran komunikasi. Bagi kemahiran komunikasi sahaja kita telah dapat memupuk kerjasama dan juga kemahiran dari segi komunikasi murid. Namun sekiranya kemahiran abad ke-21 ini dapat ditekankan dengan lebih mendalam, maka murid akan mendapat lebih banyak kelebihan dan manfaat daripadanya. Baiklah, kita teruskan pula pada metodologi kajian. Saya akan fokuskan kepada reka bentuk kajian yang mana kajian yang telah dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah tinjauan. Seterusnya dari segi persempelan pula, kajian ini menggunakan persempelan rawat mudah dan seramai 260 orang murid tahun 5 daripada 9 buah sekolah rendah di zon Kota Putera Besut Terengganu telah dipilih sebagai sampel kajian. Baik, sampel kajian tersebut telah diberikan instrumen kajian yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu profil responden yang terdiri daripada 3 item dan juga pada bahagian B iaitu sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu menggunakan kemahiran abad ke-21 yang terdiri daripada 10 item dan menggunakan skala Likert 5 mata. Seterusnya, bagi mengesahkan dan memperakui instrumen kajian yang telah saya laksanakan, saya telah mendapatkan kesahan daripada 3 orang pakar, iaitu daripada pakar bidang, seterusnya pakar bahasa dan juga pakar metodologi. Baiklah, seterusnya saya telah melaksanakan kajian rintis kebolehpercayaan kepada 32 orang murid yang merupakan sampel lebih kurang dengan sampel kajian yang sebenar dan mendapat nilai Krombak Alpha iaitu sebanyak 0.92. Jadi ini menunjukkan dan membuktikan bahawa instrumen yang telah dihasilkan dapat digunakan untuk mengutip data bagi kajian yang sebenarlah. Baik, seterusnya prosedur pengumpulan data pula. Mula-mula saya akan meminta kebenaran pihak sekolah untuk melaksanakan kajian dan mendapatkan data. Seterusnya, mengedarkan soal selidik dengan bantuan para guru dan pihak pentadbir sekolah tersebut dan mengumpul semula soal selidik berdasarkan waktu yang telah saya tetapkan kepada murid-murid dan saya memproses dan menganalisis data menggunakan SPSS. Seterusnya, dari aspek prosedur penganalisisan data pula, saya telah menggunakan SPSS iaitu versi 26.0 untuk mendapatkan analisis deskriptif iaitu min dan sisihan piawai. Dan interpretasi skor min pula telah diadaptasi daripada Jamil et al. Seperti mana yang telah dipaparkan. Baiklah, berdasarkan dapatan kajian pula, ia menunjukkan bahawa sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu menggunakan kemahiran abad ke-21 berada pada interpretasi min yang tinggi, yang mana min yang diperoleh ialah 4.17 dan sisihan piawainya pula adalah 0.61. Baik, jika kita lihat pada konstruk yang telah dipaparkan, min yang tertinggi berada pada item pertama, iaitu saya seronok belajar bahasa Melayu. Dengan dapatan min, skor minnya ialah 4.58 dan sisihan piawai pula 0.61. Hasil dapatan tersebut disokong oleh kajian Sharifah dan Aliza iaitu menyatakan bahawa apabila murid seronok mempelajari sesuatu perkara, jadi mereka akan lebih fokus dan turut serta dalam pembelajaran. Maka di sini kita dapat tengok bahawa kemahiran abad ke-21 mampu meningkatkan keseronokan murid untuk mempelajari bahasa Melayu dan juga secara tidak langsung membuatkan mereka akan lebih fokus dan meningkatkan prestasi pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kesimpulannya, kita dapat tengok bahawa tahap sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu menggunakan kemahiran
abad ke-21 berada pada tahap yang tinggi. Jadi ini bermakna bahawa guru-guru telah mendedahkan murid-murid di sekolah luar bandar dengan penggunaan kemahiran abad ke-21 dalam PDP Bahasa Melayu. Jadi selari dengan pendapat tokoh iaitu Feng et al. Telah membuktikan bahawa kemahiran abad ke-21 ada memberi pengaruh terhadap sikap murid. Hal ini kerana suasana pembelajaran yang mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 telah membuka ruang kepada murid untuk memberikan pendapat masing-masing ketika PDP berlangsung kerana kemahiran abad ke-21 merupakan satu pedagogi yang meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pembelajaran dua hala antara guru dan juga murid. Bagi implikasi kajian pula dapat dibagikan kepada pengetahuan praktikal dan empirikal. Yang pertama, ia dapat memberi pengetahuan kepada semua pihak tentang pengaruh penggunaan kemahiran abad ke-21 di dalam bilik darjah. Dari segi aspek praktikal pula, ia dapat beri peluang kepada guru untuk tingkatkan pengetahuan dan juga kemahiran untuk menjayakan transformasi sistem pendidikan di dalam bilik darjah. Manakala dari segi aspek empirikal pula masih terdapat kurang kajian mengenai tahap sikap murid sekolah rendah menggunakan kemahiran abad ke-21, jadi kajian ini dapat mengisi kelompongan tersebut. Baiklah, berikut merupakan rujukan bagi kajian ini. Itu sahaja, sekian. Terima kasih. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya tiada sebarang persoalan, kita akan beralih kepada pembentang yang ketiga. Terima kasih diucapkan kepada Raidah Mahira binti Roslan dan Dr. Roslina binti Suratlu atas pembentangan mereka sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Ahmad Tarot bin Sumo dengan tajuk Penilaian Kurikulum Elektif Teras Linguistik Terapan di IPG untuk membuat pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian. Pada hari ini saya akan membuat satu pembentangan berdasarkan tajuk kajian saya iaitu Penilaian Kurikulum Elektif Teras Linguistik Terapan di Institut Pendidikan Guru IPG. Hadirin yang dihormati sekalian. Perkara yang pertama, kita melihat latar belakang kajian ini. Menurut Brundtland 1993, dalam bidang pendidikan, penilaian merupakan satu proses yang sistematik untuk menentukan objektif pengajaran dapat dicapai. Seterusnya, Al-Didi Jaafar 2019 pula mengatakan bahawa penilaian adalah proses pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan program pendidikan yang dilaksanakan. Zainal Alam 2007 mengatakan bahawa penilaian adalah sangat penting dalam sesuatu program kerana akan memberi maklum balas yang tepat dan berkesan. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, kita beralih kepada penilaian kurikulum. Baik, penilaian kurikulum menurut Olive 2005 merupakan salah satu proses dalam pembangunan kurikulum. Penilaian kurikulum perlu dibuat dari semasa ke semasa, iaitu sepanjang kurikulum tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya penilaian kurikulum dalam sistem pendidikan supaya kurikulum tersebut memberi impak positif kepada golongan sasar. Jadi golongan sasar dalam kajian ini ialah siswa guru, bukan option bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat pula apakah kurikulum elektif teras bahasa Melayu, linguistik terapan. Baik, kurikulum ini ditawarkan kepada siswa guru bukan option bahasa Melayu sejak tahun 2015.
Kurikulum linguistik terapan ini merupakan salah satu kursus yang perlu diambil oleh siswa guru daripada 7 kursus yang ditawarkan. Kod kursus ini ialah BSMB 3023 dan mempunyai nilai jam 3 kredit. Hadirin yang dihormati sekalian, kita beralih pula kepada apakah kandungan yang terdapat dalam kurikulum linguistik terapan ini. Antaranya ialah konsep linguistik terapan dan sifat bahasa bidang morfologi, begitu juga dengan pembentukan kata, golongan kata, bidang sintaksis dan juga beberapa perkara penting yang lain seperti transformasi generatif dan menganalisis pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk. Itu sedikit sebanyak tentang program linguistik terapan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat pernyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, kesan hasil pembelajaran dan isi kandungan terhadap siswa guru harus dijalankan kerana hasil pembelajaran dan isi kandungan merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan kurikulum linguistik terapan. Kedua, sumber fizikal dan seperti sumber pengajaran juga merupakan elemen yang perlu dikaji bagi melihat keberkesanan sumber fizikal tersebut terhadap siswa guru yang mengikuti kursus linguistik terapan. Yang ketiga, kita akan melihat sumber manusia menjadi medium yang penting untuk menyampaikan maklumat. Tanpa sumber manusia ini, belum tentu sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran itu dapat dijalankan dengan lancar. Dan yang keempat, produk. Produk di sini bermaksud hasil kurikulum linguistik terapan melalui pentafsiran, yang mana perkara ini perlu dikaji dan perlu dilihat permasalahannya supaya sesuai dan memberi impak kepada siswa guru, bukan option. Baiklah, kita teruskan kepada objektif kajian. Objektif kajian dalam kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti kesan hasil pembelajaran dan isi kandungan kurikulum linguistik terapan terhadap siswa guru, bukan option, dari segi konteks. Yang kedua, menganalisis kesan sumber fizikal kurikulum elektif keras linguistik terapan terhadap siswa guru, bukan option, dari segi dimensi input. Yang ketiga, kita akan melihat objektif menilai kesan sumber manusia kurikulum elektif keras linguistik terapan terhadap siswa guru, bukan option, dari segi proses. Dan yang keempat, yang terakhir, menilai kesan pentaksiran kurikulum elektif keras bahasa Melayu terhadap siswa guru, bukan option, dari segi produk. Dan kita akan lihat persoalan kajian dalam kajian ini. Persoalan yang pertama, kita akan melihat apakah hasil pengajaran dan isi kandungan kurikulum ini memberi impak kepada siswa guru, bukan option. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat apakah kurikulum linguistik terapan ini memberi impak kepada siswa guru dari segi sumber fizikal. Dan yang ketiga, kita akan melihat dari aspek sumber manusia, sama ada memberi impak kepada siswa guru ataupun tidak, khususnya siswa guru, bukan option bahasa Melayu. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, kita akan melihat adakah kurikulum linguistik terapan ini memberi kesan dari segi pentafsiran terhadap siswa guru, bukan option bahasa Melayu. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, kita dah selesai dalam aspek objektif dan persoalan. Berdasarkan objektif dan persoalan ini, kita dapat melihat bahawa model kajian ini berasaskan model CIPP, Staffelberg
1971 yang menekankan aspek konteks, input, proses dan produk. Baik, kita beralih kepada metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan irisan rentas, iaitu memungut data sekali sahaja terhadap satu sampel pada satu masa. Manakala analisis deskriptif min dan sisihan piawai digunakan untuk dapatan kajian ini. Seterusnya, persampelan tujuan melibatkan pertimbangan individu untuk memilih sampel berdasarkan pengetahuan penyelidik dan tujuan khusus. Dan yang terakhir, siswa guru bukan option bahasa Melayu merupakan sampel utama bagi kajian ini. Daripada populasi 149, sampel ialah 119 dan IPG yang terlibat ialah IPGK Al-Muhas, IPGK Pulau Pinang, IPGK Pendidikan Teknik dan IPGK Tun Abdul Razak Sarawak. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada dapatan kajian. Hasil daripada kajian ini didapati bahawa impak kepada siswa guru dari segi konteks, input, proses dan produk sangat positif. Bermaksud hasil pembelajaran dan isi kandungan kurikulum linguistik terapan ini memberi sesuatu yang positif kepada siswa guru yang mengambil subjek ini. Baik, yang kedua, kita lihat pula dari segi hasil pembelajaran dan isi pelajaran. Kandungan, sumber fizikal, sumber manusia dan pentaksiran juga memberikan impak yang positif seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi. Namun begitu, secara keseluruhannya kurikulum ini perlu dibuat semakan dari semasa ke semasa bagi memastikan kurikulum ini sentiasa relevan dan boleh digunakan setiap masa. Baiklah hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah penawaran kurikulum elektif teras linguistik terapan dalam kalangan siswa guru bukan option memberi kesan yang positif. Maka kurikulum elektif teras linguistik terapan harus dikekalkan dalam kursus elektif teras bahasa Melayu kerana mampu melahirkan siswa guru bukan option yang kompeten dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati sekalian, demikianlah pembentangan yang dapat saya lakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah saya jalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, selesai sudah pembentangan yang ketiga. Kita telah mendengar satu perkongsian yang menarik dan sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Para hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, jika tiada sebarang persoalan, terima kasih diucapkan kepada Ahmad Tarub bin Sumo atas pembentangan beliau sebentar tadi. Sidang maya, sesi pembentangan diteruskan lagi dengan pembentangan kertas kajian ilmiah yang keempat. Dipersilakan kumpulan yang keempat yang terdiri daripada Dr. Rahma binti Abdul Ghani, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Dr. Widayati binti Harun, Rafai bin Haji Musleh dan Muhammad Ashraf Mansur. Tajuk kajian ilmiah mereka ialah Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Awal Bahasa Melayu Menerusi Lagu Tradisi Masyarakat Bajau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami ialah Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Awal Bahasa Melayu Menerusi Lagu Tradisi Masyarakat Bajau. Ahli kumpulan kami terdiri daripada
Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman, Dr. Widayati binti Harun, Encik Rafai bin Haji Musli, Encik Muhammad Ashraf Mansur dan saya sendiri Dr. Rahma binti Abdul Ghani. Masyarakat Bajau di Sabah kaya dengan pelbagai khazanah tradisi yang meliputi kebudayaan, adat resam, kraf tangan dan seni tradisi khususnya muzik. Kajian ini akan meninjau kesesuaian penggunaan lagu dan irama yang memainkan peranan penting dalam pembentukan kemahiran literasi awal kanak-kanak dengan mendengar berbagai-bagai bunyi menerusi persekitaran sekeliling serta muzik membantu dalam pembinaan asas kemahiran membaca dan juga menulis. Penempatan masyarakat Bajau terkenal di bahagian pantai barat Sabah seperti di daerah Kota Blut, Tuaran, Kota Kinabalu dan juga Papar. Masyarakat Bajau terbahagi kepada dua iaitu Bajau Sama dan juga Bajau Laut. Etnik Bajau Sama Dopok di pantai barat Sabah dan Bajau Sama di daerah Kota Blut berbeza dari aspek identiti dialek dan juga bahasa, adat istiadat, keragaman budaya dan sebagainya. Kebudayaan dalam masyarakat Bajau seperti tarian termasuk runsai, kuda pasu, limbai dan sebagainya. Manakala bertitik pula merupakan warisan muzik kaum Bajau Sama yang dipersembahkan dalam majlis-majlis yang tertentu dan hari kebesaran Bajau. Contohnya semasa membuat majlis perkahwinan, kenduri dan sebagainya. Untuk penyataan masalah pula, kepentingan muzik dan nyanyian dilihat mampu mempertingkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kemahiran kanak-kanak. Melalui muzik dan nyanyian juga, tingkah laku yang positif dalam kalangan kanak-kanak dapat dipupuk. Selain daripada itu, penggunaan lagu dapat menjadikan subjek yang bosan menjadi sangat menarik. Reka bentuk kajian ini terbahagi kepada tiga iaitu kaedah temu bual, teknik persampelan dan juga telah menemu bual beberapa orang pakar dalam proses komunikasi yang berasaskan struktur soalan-soalan tentang kajian yang dijalankan. Hasil kajian yang dijalankan, kami mendapati lagu tradisi masyarakat Bajau sesuai untuk diadaptasi dan dibangunkan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran prabacaan bahasa Melayu bagi kanak-kanak. Hasil kajian kami mendapati lagu tradisi masyarakat Bajau sesuai untuk diadaptasi dan dibangunkan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran prabacaan bahasa Melayu bagi kanak-kanak. Selain daripada itu, penggunaan lagu tradisi sesuai dibangunkan sebagai bahan pembelajaran awal literasi kerana penggunaan bahasa ibunda dalam lagu dapat difahami dengan baik oleh kanak-kanak di samping menggalakkan daya imajinasi kanak-kanak berdasarkan latar lagu yang dinyanyikan. Daya imajinasi kanak-kanak dapat diperkembangkan. Kanak-kanak juga dapat memperkembangkan daya kreativitinya yang tersendiri iaitu kanak-kanak diberi peluang untuk mempamerkan kreativiti sama ada menerusi pergerakan maupun melodi lagu yang dinyanyikan. Selain daripada itu, penggunaan lagu rakyat dapat memperkembangkan kreativiti serta kebolehan kanak-kanak untuk menguasai bahasa. Kanak-kanak juga dapat melestarikan seni budaya tradisi masyarakat iaitu di mana mereka dapat mengekalkan seni budaya tradisi masyarakat Bajau dalam kalangan kanak-kanak. Penggunaan lagu rakyat dalam pengajaran dan pembelajaran berupaya menerapkan nilai jati diri dan kepribadian kanak bangsa dalam kalangan kanak-kanak. Selain daripada itu,
Kanak-kanak dapat mengecam dan menghafal abjad dan huruf dengan lebih cepat melalui nyanyian, di mana muzik dan nyanyian mampu mempertingkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kemahiran kanak-kanak meliputi keupayaan berbahasa, tingkah laku dan juga emosi mereka. Kesimpulannya, penggunaan lagu tradisi masyarakat Bajau dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar dan menarik minat mereka untuk ke sekolah. Selain daripada itu, penggunaan tradisi masyarakat Bajau sebagai bahan pembelajaran ini dapat mengekalkan nilai dan tradisi dalam kalangan kanak-kanak masyarakat Bajau. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah sidang maya sekalian, sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada para pembentang. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada pembentang. Baik, tahniah untuk pembentangan ini menarik. Cuma saya nak sedikit penjelasan. Adakah lagu-lagu rakyat yang digunakan itu dalam dialek di sana, contohnya dialek Bajau, atau telah ditukar kepada bahasa Melayu standard? Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Dengar Doktor. Silakan. Okey. Terima kasih atas pertanyaan. Okey, lagu-lagu yang digunakan telah ditukar kepada apa nama dia ni? Kepada bahasa Melayu standard. Disesuaikan dengan literasi bahasa kita lah, dan cuma penggunaan muzik tradisi macam muzik tu disesuaikan dengan apa nama dia ni, dengan lagu-lagu tersebut. Contohnya kalau dalam masyarakat Bajau ni dia ada muzik bertitik yang perluan gong kulintangan tu kan, contohnya na 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 na. Jadi budak tu semasa mengajar tu mungkin mengajar ABC macam begitu irama. Jadi secara tidak langsung menarik minat murid tersebut untuk mempelajari literasi bahasa. Baik, Harap terima kasih. dapat. Okey, Ya. terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, kami buka untuk soalan yang seterusnya sekiranya ada. Baiklah, sekiranya tiada soalan lagi, terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang yang keempat, iaitu Dr. Rahma binti Abdul Ghani, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Dr. Widayati binti Harun, Rafai bin Haji Muslih dan Muhammad Ashraf Mansur atas jawapan yang diberikan serta atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah sidang maya sekalian, saya teruskan dengan kumpulan pembentang yang kelima, iaitu Encik Nur Amin bin Lawisau, Khairul Daniel bin Muhammad Zaini, Eli Izora Roni, Isma Harith bin Ismail dan Wan Nur Haifaul Insyirah binti Wan Ismail dengan tajuk pembentangan mereka, penggunaan bahasa Melayu klasik dalam Sulalatus Salatin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Pada hari ini, saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan kajian ilmiah kami yang bertajuk Penggunaan Bahasa Melayu Klasik dalam Sulalatus Salatin. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan saya yang diwakili oleh Encik Nur Amin bin Lawisau selaku mentor kami, saya Khairul Daniel bin Muhammad Zaini, Eli Ezora Roni, Isma Harith bin Ismail, dan saudari Wan Nur Haifaul Insyirah binti Wan Ismail. Baiklah, pendahuluan. Kajian terhadap bahasa Melayu klasik adalah penting dalam menilai peranan bahasa ini di rantau Asia Tenggara sebagai bahasa lingua franca untuk pelbagai tujuan seperti pemerintahan, penyebaran agama,
dan perdagangan. Maka tumpuan dalam kajian kami pada hari ini akan memfokuskan kepada penelitian ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam karya klasik yaitu Sulalatus Salatin yang ditulis daripada 1612 hingga 1614. Baiklah, kita akan pergi kepada kajian literatur iaitu kajian lepas terhadap kajian kami pada hari ini. Kajian pertama, kajian Arba'i Sujud dan Muhammad Yusuf Syamsuddin membincangkan mengenai seni berbahasa yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Kedua, penulisan Zurina Abdullah dan Adi Yasran Abdul Aziz membincangkan tentang penilaian semula ciri bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam inskripsi seperti batu bersurat Terengganu, batu bersurat Pagaruyung, dan batu bersurat Minya 7 di Aceh. Dan yang ketiga, kajian Ernawi Taatan yang memfokuskan kepada konsep masa yang dianalisis dalam bahasa Melayu klasik dan pemikirannya terhadap pemikiran Melayu tradisi. Baik, apakah metodologi kajian bagi kajian kami pada kali ini? Kami menggunakan analisis kualitatif melalui kaedah analisis kandungan, yaitu analisis kandungan terhadap naskah Sulalatus Salatin yang diselenggarakan oleh E. Samad Ahmad pada 1979, di mana kami turut menggunakan pakai kaedah perpustakaan, pembacaan, dan penelitian pada karya Sulalatus Salatin. Baik, kita pergi kepada aspek yang cukup penting untuk dibincangkan, yaitu dapatan kajian dan perbincangan. Baik, dapatan kajian yang pertama adalah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik lahir pada sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18, rentetan daripada bahasa Melayu kuno dan kini berkembang menjadi bahasa Melayu moden. Antara fungsi bahasa Melayu klasik pada ketika itu adalah sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar, bahasa sarjana, dan bahasa cendekiawan. Baik, kita pergi kepada dapatan kajian yang kedua, yaitu tentang Sulalatus Salatin, yang ditulis daripada 1612 hingga 1614. Sulalatus Salatin merupakan sebuah karya klasik tulisan Tun Sri Lanang yang bergenre sastra sejarah. Ianya meliputi salah-silah dan hikayat kerajaan Melayu Melaka. Dalam kajian kami pada hari ini, kami menggunakan pakai karya Sulalatus Salatin yang diselenggarakan oleh E. Samad Ahmad pada 1979. Di mana E. Samad Ahmad memperakui bahawa Tun Sri Lanang menulis karya ini atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di samping menggembirakan rajanya ketika itu, yaitu Raja Abdullah. Dan selaras bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam Sulalatus Salatin ini menggambarkan keindahan ungkapan buah fikiran masyarakat dalam menaratifkan ataupun menceritakan pelbagai situasi ketika itu. Baiklah, kita pergi kepada dapatan kajian yang seterusnya, yaitu ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri signifikan yang berbeza daripada bahasa Melayu moden yang dapat dilihat secara holistik. Maka perbincangan bahagian ini akan memfokuskan ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin yang diselenggarakan oleh E. Samad Ahmad. Baik, ciri yang pertama adalah ayat yang panjang dan berulang-ulang. Ayat yang panjang dan berulang-ulang ini adalah satu ciri utama yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik dari sudut sintaksis, yaitu sebuah ilmu dalam cabang linguistik yang mengkaji tentang bentuk, struktur, dan binaan ayat. Mari kita lihat contoh ayat yang terdapat dalam Sulalatus Salatin yang membuktikan bahawa ayat yang panjang dan berulang-ulang ini merupakan ciri bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam teks tersebut. Baik, ayat yang pertama dipetik daripada teks Sulalatus Salatin daripada halaman 4. Dalam ayat ini, ianya terdiri daripada 44 patah perkataan dalam satu ayat. Maka ayat ini kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin sememangnya merupakan bahasa Melayu klasik kerana ia terdiri daripada ayat-ayat yang panjang daripada segi struktur dan binaannya. Baik. Kedua, kita teliti contoh berikut. Dalam contoh ini, kita dapat lihat berlakunya pengulangan perkataan dan yang diulang sebanyak 7 kali. Ianya menjadi faktor bahawa ayat yang terdapat dalam Sulalatus Salatin adalah ayat yang panjang kerana struktur ayatnya yang panjang dan meleret-leret kerana berlakunya pengulangan perkataan dalam satu ayat.
Baik, kita pergi kepada ciri yang kedua iaitu bentuk ayat pasif dan songsang yang lazim digunakan. Ayat songsang merupakan ayat yang dimulakan dengan predikat terlebih dahulu lalu diikuti dengan subjek pada kemudian frasa. Baik, kita lihat di sini contoh daripada halaman 116. Syahadan maka setelah dilihat oleh Patuh Arya Gajah Mada kelakuan berada Majapahit itu. Berdasarkan contoh ayat di atas, kita dapat lihat bahawa berlakunya kelaziman penggunaan ayat pasif di mana ianya dipengaruhi melalui penggunaan bahasa Arab yang sangat meluas pada ketika itu. Jadi, hal ini menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahawa ayat pasif dan songsang sangat lazim digunakan dalam teks Sulatus Salatin. Baik, kita pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu penggunaan gaya bahasa istana. Bahasa istana adalah sebuah variasi bahasa halus yang digunakan dalam kalangan diraja dan apabila rakyat berkomunikasi dengan golongan tersebut, menurut Asma Haji Omar 2004. Baik, kita teliti contoh tersebut, iaitu contoh yang pertama daripada segi pemulukan ataupun perbuatan menyanjung golongan raja, di mana gaya bahasa istana yang digunakan adalah penggunaan perkataan yang dipertuan, iaitu untuk menghormati ataupun menyanjung golongan raja, yang terdapat dalam halaman 24 dalam teks Sulatus Salatin. Kedua, kita teliti ciri pendinaan, iaitu perbuatan merendahkan diri daripada golongan rakyat, iaitu penggunaan perkataan daulat tuanku patik berdatang sembah yang terdapat dalam halaman 24 dalam teks Sulatus Salatin. Baiklah, kita teliti yang ketiga iaitu pengulangan. Dalam konteks ini, dalam teks Sulatus Salatin terdapat penggunaan perkataan yang berulang-ulang yang mempunyai maksud yang sama. Sebagai contoh, payung iram-iram sebenarnya bermaksud dua perkataan yang sama, iaitu iram-iram adalah bermaksud payung juga. Jadi, hal ini dapat dipetik dan kita lihat dalam teks Sulatus Salatin halaman 34. Di sini contoh untuk inang pengasuh. Baiklah, yang keempat adalah penggunaan kosa kata klasik. Penggunaan kosa kata klasik ini merupakan salah satu bukti bahawa wujudnya keterbukaan sikap masyarakat Melayu untuk menerima kebudayaan luar dalam menambahkan lagi perbendaharaan kata dalam kosa kata bahasa Melayu. Baik, kita lihat contoh. Yang pertama daripada segi penggunaan perkataan dini hari, iaitu berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud waktu malam ketika hampir pagi, di mana contoh ini dapat dilihat dan dipetik dalam teks Sulatus Salatin halaman 162. Baiklah, seterusnya kita lihat dapatan bagi ciri bahasa Melayu klasik yang terakhir, iaitu penerimaan pelbagai jenis kosakata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa. Penerimaan ini berlaku ekoran berlakunya pertembungan bahasa yang dicirikan melalui kedewibahasaan, peminjaman dan perubahan bahasa. Hal ini berfaktor daripada berlakunya pertembungan adat melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam antara orang Arab dan orang Melayu ketika dahulu. Baik. Kita pergi contoh yang pertama di mana penggunaan kosakata Arab iaitu kosakata salam telah dipetik dalam teks Sulatus Salatin iaitu halaman 65 di mana ayat kosakata salam ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud sejahtera yang merujuk kepada ucapan yang mendoakan kesejahteraan orang lain. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh dalam kosakata Parsi, iaitu kosakata Parsi yang dapat dilihat adalah penggunaan perkataan pasar yang dapat dipetik daripada teks Sulatus Salatin halaman 41, di mana kalau kita dapat kaji, penggunaan perkataan pasar adalah berasal daripada bahasa Parsi, yaitu bazar, yang bermaksud tempat harga, iaitu tempat berlakunya jual beli antara peniaga dan pembeli. Baik, secara rumusannya, setelah beberapa analisis dibuat
terhadap teks Sulalatus Salatin yang ditulis daripada 1612 hingga 1614 yang diselenggarakan oleh S. Samad Ahmad pada 1979, penggunaan bahasa Melayu klasik dapat dilihat secara meluas dan menyeluruh bagi teks Sulalatus Salatin yang memaparkan kepada para pembaca aspek keunikan dan ketertinggian martabat bahasa Melayu yang digunakan dalam Sulalatus Salatin dalam menceritakan kisah-kisah yang memiliki unsur sastra dalam sejarah. Maka kajian ini telah berjaya membuktikan bahawa wujudnya penggunaan bahasa Melayu klasik dalam teks Sulalatus Salatin. Baiklah, saya rasa itu sahaja untuk pembentangan bagi kajian kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Assalamualaikum sekali lagi. Tahniah kepada pembentang yang membentangkan tentang bahasa Melayu klasik ya. Dan saya percaya kumpulan ini juga telah amat memahamilah apa itu bahasa Melayu klasik ya dalam konteks pendidikan. Baik, cuma saya ada persoalan macam ni ya. Jika seseorang itu menulis penulisan ilmiah ya, menggunakan ya, perkataan-perkataan klasik ya, dalam penulisan mereka, adakah nilai ataupun tahap penulisan itu boleh kita katakan akan mengangkat martabat bahasa Melayu? Atau jika seseorang itu menulis penulisan ilmiah menggunakan bahasa Melayu standard, itu lebih baik? Mohon pandangan. Adakah penggunaan perkataan-perkataan klasik ini dapat meningkatkan martabat bahasa Melayu, atau kita gunakan bahasa Melayu standard ini untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu? Mohon pandangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Hisamuddin atas soalan. Dalam konteks kajian kami pada hari ini, kami mengambil bahasa Melayu klasik ni adalah sebuah bahasa yang digunakan pada abad ke-14 hingga abad ke-17 menurut kajian Asma Haji Omar dalam buku Susur Galur Bahasa Melayu. Jadi dalam konteks pada hari ini, jika kita membincangkan tentang satu kajian ilmiah, suka untuk saya kembalikan semula kajian ilmiah ni kepada laras bahasa yang berbentuk akademik. Jadi bila membincangkan tentang kajian ilmiah menggunakan laras bahasa akademik, maka saya rasa penggunaan bahasa Melayu standard adalah satu penggunaan bahasa yang sangat sesuai lah. Sebab bahasa Melayu moden pada hari ini pun sebenarnya berevolusi daripada penggunaan bahasa Melayu klasik suatu ketika dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami buka sekali lagi untuk soalan yang seterusnya jika ada. Baiklah, sekiranya tiada sebarang persoalan, terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Amin bin Lawisau, Khairul Daniel bin Muhammad Zaini, Eli Izora Roni, Isma Haris bin Ismail, dan Wan Nur Haifaul Insyirah atas pembentangan mereka sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan kini diteruskan lagi dengan kumpulan pembentang yang ke-6, iaitu Muhammad Hamidi bin Redzwan, Dr. Astiza binti Ishaq, Dr. Nurjahan binti Ahmad, dan Profesor Dr. Hazri bin Jamil dengan tajuk pembentangan Amalan Pedagogi Guru untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dipersilakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melati kuntum tumbuh melata, sayang melba,
di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah, pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah, pembuka bicara. Kolokium pendidikan baru bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan mengupaskan satu tajuk penyelidikan kajian ilmiah yang telah dilaksanakan secara bersama. Sebelum saya kupaskan dengan lebih terperinci, eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada saya, Muhammad Hamidi bin Rizwan. Ahli yang kedua terdiri daripada Dr. Nur Jahan Ahmad. Ahli yang ketiga, Dr. Nur Azmiza Isa. Dan ahli yang terakhir, Profesor Dr. Hezri bin Jamil. Kami dari Universiti Sains Malaysia. Tajuk kajian ilmiah di mana kami menetapkan amalan pedagogi guru untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kebanyakan kajian-kajian lepas di Malaysia yang ditinjau oleh penyelidik berkaitan pedagogi lebih memfokuskan kepada kepentingan mengaitkan hubungan pengajaran dan juga pencapaian murid. Di mana kita tahu bahawa penguasaan amalan pedagogi dalam kalangan guru mempengaruhi keberkesanan pengajaran terutama terhadap pencapaian murid. Okey, baiklah, untuk di bahagian ekstra ini di mana kami menetapkan seramai 15 responden telah dipilih bagi menjawab persoalan melalui edaran bawah swastika. Dapatan kajian dapati keberkesanan amalan pedagogi telah dipengaruhi melalui 4 aspek utama. Yang pertama adalah pengetahuan telah sedia ada guru tersebut. Yang kedua, penekanan konsep didik hibur dalam pengajaran. Yang ketiga, mereka bentuk pedagogi pengajaran yang kreatif. Dan yang keempat, berpusatkan pelajar. Sebelum saya akan kupaskan dengan lebih terperinci di bahagian ini, eloklah terlebih dahulu saya akan memberikan pendefinisian atau istilah berkaitan dengan ilmu pedagogi. Bila kita lihat dari konteks segi epistemologi, istilah ilmu pedagogi ini berasal daripada Yunani iaitu pedagogos. Perkataan peda merujuk kepada kanak-kanak yang merupakan antara pandangan yang telah dikelolakan oleh Carter maupun Clark pada sekitar tahun 1990. Istilah pedagogi ini telah digunakan secara ringkas maupun secara meluas dalam pendidikan dan seringkali telah dirujuk kepada penyampaian pengajaran guru kepada murid-muridnya. Ini membuktikan bahawa amalan pedagogi antara salah satu kemahiran yang seharusnya perlu dimiliki oleh seorang guru maupun pensyarah. Amalan pedagogi ini amat penting dalam pengajaran kerana ianya dapat memberi impak yang besar terhadap pengajaran yang akan dilaksanakan. Kementerian Pendidikan Malaysia sekitar tahun 2015 dalam kajian yang dilaksanakan oleh mereka menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia, kerajaan sentiasa komited untuk menyediakan pendidikan berkualiti demi untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Ini membuktikan bahawa ciri utama dasar dan amalan pendidikan daripada peringkat atasan institusi pendidikan ke peringkat bawahan dalam dasar dan pelaksanaan kurikulum. Maksudnya, institusi seperti sekolah ini dilihat begitu penting bagi merealisasikan hasrat KPM untuk tingkatkan kualiti pendidikan bagi memastikan pembangunan modal ini tercapai objektif yang dimahukan. Sehingga ini kita lihat bahawa penerimaan yang semakin meningkat, bahawa kita sedang hidup dalam era di mana keperluan untuk menangani kerumitan, ketidakpastian dan perubahan pemahaman tentang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran amat begitu penting sekali.
Amalan pedagogi menjadi penentu terhadap keberkesanan pengajaran guru bahasa Melayu di sekolah. Ini membuktikan penyelidik bahawa keberkesanan amalan pedagogi yang diterapkan dalam kalangan guru bahasa Melayu mempengaruhi pencapaian murid terutama peperiksaan besar seperti SPM maupun SPPM. Amalan pedagogi juga yang ada dalam kalangan guru bahasa Melayu ini amat wajarlah untuk kita ketahui terlebih dahulu berkaitan dengan pengukuran kefahaman murid berdasarkan taksonami Bloom. Maksudnya yang ingin diperjelaskan lebih lanjut, taksonami Bloom ini antara salah satu pengukuran kefahaman murid yang perlu ditekankan oleh guru sebelum sisi pengajaran dimulakan. Seterusnya, sambungan di mana amalan pedagogi guru dengan taksonami Bloom, kedua-duanya dilihat ada perkaitan yang boleh kita fokuskan untuk meningkatkan lagi keberkesanan amalan pedagogi guru. Taksonami Bloom dengan amalan pedagogi mempengaruhi terhadap pemikiran murid untuk memastikan pencapaian prestasi murid terus cemerlang. Amalan pedagogi dalam kalangan guru juga dilihat mencoba seni mengajar hanya berpusatkan kepada pengetahuan profesional dan identiti guru serta komponen utama amalan mereka dalam profesion mereka sendiri. Kajian ilmiah yang telah dilaksanakan oleh penyelidik sememangnya menggunakan dua pendekatan utama, iaitu yang pertama adalah kaedah kuantitatif, yang kedua adalah kaedah kualitatif. Untuk kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneroka pedagogi guru amalan dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran hingga mempengaruhi pencapaian murid terutama dalam bahasa Melayu. Taksonami Bloom menjadi pengukuran terhadap kefahaman pengajaran yang diajar oleh seseorang guru tersebut terutama bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Sebelum pelaksanaan pengajaran dilaksanakan, sebagai seorang guru perlu melihat semula konsep taksonami Bloom mengikut setiap aras pengukuran, iaitu lapisan yang pertama, penilaian, mengadili dan menilai. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah sintaksis pencantuman. Lapisan yang ketiga adalah analisis pencapaian. Lapisan yang keempat, aplikasi membuat penggunaan. Lapisan yang kelima, pemahaman, interpretasi dan memahami. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, mengingati dan juga menyimpan. Seterusnya, kita akan melihat pula penerangan berkaitan dengan konsep taksonami Bloom. Dilihat daripada peringkat pertama, analisis yang membawa maksud memecahkan maklumat kepada bentuk yang kecil dan untuk melihat bagaimana bahagian-bahagian tersebut berfungsi bersama. Lapisan yang kedua iaitu sintaksis, membawa maksud mengambil pengetahuan yang diperolehi dan mencantumkan dengan pengetahuan yang lain. Lapisan yang ketiga, membawa maksud berupaya untuk menilai yang baik dan juga yang buruk. Lapisan yang keempat terdiri daripada pengetahuan yang membawa maksud untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan sedikit maklumat. Manakala lapisan yang kelima iaitu pemahaman merupakan antara lapisan yang ada dalam taksonami Bloom, membawa maksud untuk memahami apa yang dimaksudkan. Dan lapisan yang terakhir iaitu terdiri daripada aplikasi, membawa maksud mencari penggunaan yang praktikal baginya. Ini membuktikan bahawa taksonami Bloom menjadi pengukuran sebelum pelaksanaan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru terutama bagi mata pelajaran bahasa Melayu demi mempengaruhi pemikiran murid tersebut untuk memastikan peningkatan pencapaian dalam peperiksaan awam tercapai objektifnya. Perbezaan pengajaran corak yang lama dan pengajaran corak yang baru telah dibuktikan oleh Dr. Asnizah Isa melalui ijazah kedoktoran dalam tesisnya pada tahun 2015 berjudul Amalan Pedagogi Guru Pra-Universiti dalam meningkatkan kualiti intelektual pelajar. Jelaslah, melalui kajian yang dilaksanakan oleh Dr. Asnizah dalam tesisnya, ini membuktikan bahawa corak pengajaran yang lama tidak memberi kesan yang besar terhadap pencapaian murid ketika itu berbanding corak pengajaran baru di mana ianya memberi kesan yang besar terutama bagi pencapaian murid dalam peperiksaan sama ada di peringkat sekolah maupun dalam peperiksaan awam. Seterusnya, di bahagian ini, kita hanya melihat elemen-elemen penting
yang menyokong amalan pedagogi guru terutama hanya memfokuskan kepada mata pelajaran bahasa Melayu. Contohnya pengetahuan awal guru tersebut, sokongan ABM, pembelajaran berasaskan inquiry, motivasi, galakan maupun rangsangan, wancana intelektual dan juga kontekstual pengalaman dan isu semasa. Dengan ini, ianya secara tidak langsung mempengaruhi keberkesanan amalan pedagogi untuk pencapaian, untuk meningkatkan pencapaian murid terutama bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Amalan pedagogi guru untuk meningkatkan kualiti pencapaian murid dalam kalangan murid masih baru di Malaysia. Oleh itu, jelaslah pentingnya bagi pihak yang berkepentingan untuk menyediakan latihan terutama kepada guru bertujuan untuk mendedahkan mereka dengan lebih lanjut berkaitan dengan amalan pedagogi ke arah meningkatkan kualiti pencapaian murid. Adalah penting bahawa pengajaran dan juga pembelajaran persekitaran di sekolah perlu dipantau dengan baik bagi memastikan murid itu dibentuk dalam acara di mana mereka dapat berfikir secara kritis maupun kreatif serta menggunakan pemikiran terhadap kemahiran mencipta idea maupun menganalisis data. Secara keseluruhannya ataupun secara rumusan yang boleh disimpulkan bahawa daripada kajian ini dapat memberikan kefahaman dan pengetahuan kepada guru maupun penyelidik di mana kita jelaslah amalan pemikiran dan pedagogi yang boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti pencapaian murid sekolah menengah terutama bagi mata pelajaran bahasa Melayu menjadi aset yang penting kepada negara pada abad alaf ke-21 ini. Baiklah sidang maya sekalian, sekarang sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengemukakan soalan kepada pembentang sekiranya ada. Baiklah, sekiranya tiada sebarang persoalan, kita akan beralih kepada pembentang yang seterusnya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Hamidi bin Redzwan, Dr. Asnizah binti Ishak, Dr. Nurjahan binti Ahmad dan Profesor Dr. Hazri bin Jamil atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya dipersilakan kumpulan pembentang yang ketujuh, iaitu Dr. Izani bin Ibrahim, Muhammad Iqzuan Izzad bin Muhammad Isa, Wan Marziah binti Wan Hasbullah, Mashwawi bin Muhammad Nur dan Zurihan bin Yusof dengan tajuk kajian mereka penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital PDP Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat barisan panel serta hadirin sekalian. Saya Muhammad Iqzuan Izzad bin Maisa pada hari ini akan membentangkan laporan kajian saya yang bertajuk penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital pengajaran dan pembelajaran guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK amat ditekankan dalam pembelajaran abad ke-21. Pada tahun 2019 dan 2020, kita satu dunia telah digemparkan dengan kemunculan wabak yang sangat berbahaya iaitu wabak COVID-19. Maka dengan itu, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan yang drastik selepas kemunculan wabak tersebut. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat diteruskan. Satu daripada pendekatan yang digunakan oleh pihak KPM adalah dengan menggunakan aplikasi digital Google Meet. Maka dengan itu saya telah mengemukakan 3 pernyataan yang masalah. Yang pertama, menurut Urgatini Mageswaran dan Zamri 2021 serta Abdul Halim 2020, mereka mengatakan bahawa tahap pengetahuan mengendalikan aplikasi digital Google Meet dalam kalangan guru di negara kita berada pada tahap yang rendah. Yang kedua,
segelintir guru di Malaysia menganggap penggunaan aplikasi Google Meet dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR agak membebankan. Ini menurut Norehan dan Mahaliza 2021. Dan yang ketiga, guru-guru bahasa Melayu juga tidak bersedia untuk menerima teknologi digital semasa proses PDPR dalam talian. Ini menurut Marni 2020. Dengan itu, saya telah mengemukakan 3 objektif dan 3 soalan kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti tahap penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru bahasa Melayu sekolah rendah untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Yang kedua, mengenal pasti tahap kemudahan Google Meet sebagai aplikasi digital guru bahasa Melayu sekolah rendah untuk PDPR. Yang ketiga, mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu sekolah rendah dalam menggunakan Google Meet sebagai aplikasi digital untuk PDPR. Soalan kajian yang pertama ialah apakah tahap penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru bahasa Melayu sekolah rendah untuk PDPR? Yang kedua, apakah tahap kemudahan Google Meet sebagai aplikasi digital guru bahasa Melayu sekolah rendah untuk PDPR? Dan yang ketiga, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu sekolah rendah semasa menjalankan PDPR menggunakan aplikasi digital Google Meet? Ini merupakan kerangka konseptual yang saya telah gunakan yang diadaptasi daripada kajian Vishwanesh, Michael Garden dan Davis 2003 serta Davis 1989. Saya telah menggunakan model penerimaan teknologi, model TAM, bagi melihat respon guru bahasa Melayu sekolah rendah kepada tahap penggunaan, tahap kemudahan dan isu dan cabaran semasa mereka menggunakan aplikasi digital Google Meet dalam PDPR. Seterusnya, bahagian metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian ini, saya telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah tinjauan. Bagi persimpulan pula, saya menggunakan persimpulan rawak mudah yang melibatkan 70 orang guru bahasa Melayu sekolah rendah di zon Kuala Keteh, Kedah yang melibatkan 13 buah sekolah rendah. Bagi instrumen kajian, saya telah menggunakan soal sidik yang diubah sesuai daripada kajian Zakaria et al. 2020 yang mengandungi 4 bahagian ataupun konstruk. Yang pertama, bahagian A mengandungi demografi responden, bilangan itemnya 5. Bahagian B berkaitan dengan tahap penggunaan Google Meet. Bahagian C berkaitan dengan tahap kemudahan gunaan Google Meet. Bahagian D berkaitan dengan isu dan cabaran. Dan bahagian B hingga D ini mengandungi 10 item semuanya, 10, 10, 10 dan skalanya bermula pada 1, sangat tidak setuju hingga skala 5 iaitu merujuk kepada sangat setuju. Seterusnya, bagi dapatan kajian rintis, saya menganalisis nilai alpha Cronbach secara keseluruhannya berada pada tahap yang baik, tinggi. Bagi konstruk yang pertama, saya telah mendapat nilai alpha Cronbach 0.97. Konstruk yang kedua iaitu saya telah dapat 0.96 dan konstruk yang ketiga saya telah dapat 0.94 dan secara keseluruhannya 0.91. Ini bahagian prosedur pengumpulan data. Yang pertama sekali, saya menyediakan instrumen. Yang kedua, saya mendapatkan kesahan pakar. Yang ketiga, saya jalankan kajian rintis. Yang keempat, saya analisis data kajian rintis menggunakan perisian SPSS versi 26. Yang kelima, saya memohon kebenaran sekolah untuk mengumpul data kajian yang sebenar. Yang keenam, saya membuat taklimat bersama Ketua Panitia Bahasa Melayu dan guru-guru Bahasa Melayu yang dipilih. Yang ketujuh, saya mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form. Dan yang ke-8, saya menganalisis data kajian sebenar dengan menggunakan perisian SPSS versi 26. Bagi prosedur penganalisan data pula, saya menggunakan statistik deskriptif dan semua analisis data ini saya menggunakan perisian SPSS versi 26. Bagi interpretasi data SCORMIN, saya telah adaptasi daripada kajian Sumbani dan Zamri 2018 yang mengandungi tahap rendah, sederhana dan tinggi. Bagi dapatan kajian, bagi soalan kajian yang pertama iaitu berkaitan dengan apakah tahap penggunaan, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dengan skor min 3.90 dan sisihan piawai 0.652. Ini merupakan bahagian analisis secara keseluruhannya bagi dapatan kajian yang pertama, soalan kajian yang pertama.
item B2 merupakan item yang paling tinggi dan item B8 merupakan item yang paling rendah dalam konstruk yang pertama. Namun keseluruhannya masih berada pada tahap yang tinggi. Bagi dapatan kajian yang kedua, iaitu berkaitan dengan tahap kemudahgunaan, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dengan skor min 3.3.97 dan sisihan piawai 0.602. Ini merupakan analisis data secara keseluruhannya. Item C5 merupakan item yang paling tinggi dan item C7 merupakan item yang paling rendah dalam dapatan soalan kajian yang kedua. Namun secara keseluruhannya masih lagi berada pada tahap yang tinggi. Bagi soalan kajian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu dan cabaran, secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.43 dan sisihan piawai 0.759. Dan ini dapatan secara keseluruhannya. Item D2 merupakan item yang paling tinggi dan item D4 merupakan item yang paling rendah dalam soalan kajian yang ketiga ini. Namun dapatan kajian berada pada tahap yang sederhana. Ini bahagian kesimpulan. Bagi soalan kajian yang pertama, tabatan berada pada tahap yang tinggi. Dengan ini, responden kajian mengetahui cara menggunakan aplikasi digital Google Meet serta mereka juga mengakui aplikasi ini sesuai digunakan oleh guru Bahasa Melayu bagi menyampaikan ilmu kepada murid semasa menjalankan sesi PDPR. Dan dapatan kajian ini selari dengan kajian lepas seperti ND dan Handy 2020. Bagi soalan kajian kedua pula, dapatan berada pada tahap yang tinggi juga dan responden kajian mengakui aplikasi Google Meet ini mudah digunakan sewaktu menjalankan proses PDPR. Dan ia selari dengan dapatan kajian lepas seperti Mazidah dan Nur Aidawati 2021. Bagi soalan kajian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu dan cabaran, dapatan berada pada tahap yang sederhana dan responden kajian menganggap bahawa penggunaan aplikasi digital Google Meet ini tidak membebankan dan ia selari dengan dapatan kajian lepas seperti Zakaria et al. 2020. Dari segi implikasi, terdapat 3 semuanya. Yang pertama, dari segi pengetahuan, kajian ini dapat memberi pengetahuan yang jelas kepada guru Bahasa Melayu mengenai kewujudan dan keberkesanan aplikasi digital Google Meet dalam proses PDPR. Yang kedua, dari segi praktikal, ia mampu mendorong para guru Bahasa Melayu agar mempraktikkan amalan pembelajaran terkini dengan menggunakan aplikasi digital Google Meet yang menyokong pembelajaran dalam talian. Dari segi teori pula, penggunaan model TAM ini mampu membantu pekaji untuk mengenal pasti tahap penggunaan dan tahap kemudahgunaan aplikasi digital Google Meet dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah. Seterusnya bahagian cadangan. Yang pertama, saya cadangkan kepada pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bahagian profesionalisme keguruan, seharusnya mengadakan kursus berkaitan pembelajaran dalam talian kepada guru-guru di Malaysia. Dan pihak KPM juga boleh menggubal dasar bagi menjalankan pembelajaran menggunakan aplikasi digital Google Meet supaya tidak berkubur begitu sahaja apabila sekolah dibuka semula seperti sekarang telah bersemuka. Seterusnya bagi pihak sekolah, pihak pentadbir perlu menyusun jadual yang bersesuaian dengan mengambil kira faktor tempoh layar yang diperuntukkan kepada murid. Seterusnya cadangan kepada guru-guru. Guru-guru mestilah mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kaedah pengajaran yang terkini, contohnya dengan menyertai ladap yang dijalankan oleh penitia Bahasa Melayu. Bagi cadangan lanjutan pula, saya cadangkan untuk pengkaji yang akan datang menggunakan pendekatan gabungan atau multi-metodologi dan menjalankan penyelidikan di kawasan bandar atas skop kawasan yang lebih besar seperti daerah dan negeri. Ini merupakan rujukan yang saya rujuk semasa menghasilkan pembentangan ini serta laporan kajian sebahagiannya. Setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah pembentangan yang ke-7. Hadirin sekalian, sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Para hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang.
Baiklah, sekiranya tiada soalan, kita akan beralih kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketujuh atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan kumpulan pembentang yang ke-8, iaitu Muhammad Amirul Husni bin Muhammad Nasir dan Haslinda binti Muhammad Saad dengan tajuk pembentangan Pengaruh Bahasa Ibunda dalam kalangan murid bukan Melayu tahun 5 semasa menulis karangan. 1. Kajian kes. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel penilai dan sidang pendengar maya yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan satu laporan kajian yang bertajuk Pengaruh Bahasa Ibunda dalam kalangan murid bukan Melayu tahun 5 semasa menulis karangan. 1. Kajian kes. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh pelbagai kaum dan setiap kaum mempunyai bahasa ibunda yang tersendiri. Setiap kaum juga menggunakan bahasa ibunda tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Perkara ini telah menyebabkan wujudnya pengaruh bahasa ibunda yang kuat dalam kalangan individu. Nurizan 2018 berpendapat bahawa pengaruh bahasa ibunda yang kuat ini adalah disebabkan oleh faktor persekitaran di mana setiap kaum itu berada dalam kelompok yang sama. Oleh yang demikian, kepelbagaian bahasa ibunda ini juga memberikan satu tamparan yang hebat kepada sistem pendidikan pada hari ini, terutamanya dalam aspek kemahiran menulis bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Bergerak pula kepada pernyataan masalah. Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji telah melihat kepada kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lepas bagi menyokong kepada dapatan dan data yang diperoleh daripada pengkaji. Terdapat 3 pernyataan masalah yang diperoleh. Pertama, pengaruh bahasa ibunda ini mengganggu penggunaan bahasa kedua disebabkan oleh ciri-ciri bahasa ibunda digunakan dalam pembelajaran bahasa kedua oleh Kartagas dan Mahindran 2014. Seterusnya, Chu 2016, Zendreko dan Paradis 2018 pula menyatakan pengaruh bahasa ibunda ini menimbulkan pelbagai gangguan seperti gangguan dalam struktur ayat, golongan kata dan tanda baca dalam penulisan. Dan yang terakhir, penguasaan tata bahasa Melayu yang lemah menyebabkan murid bukan Melayu mencampur adukkan bahasa ibunda ke dalam bahasa Melayu oleh Hasmidar, Mardian dan Puteri Roslina 2018 serta Sultan Tradevi JN Moni 2014. Maka, berdasarkan kepada 3 pernyataan masalah yang dikemukakan ini, jelas menunjukkan bahawa terdapat pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga mengganggu gugat terhadap aspek kemahiran menulis murid-murid. Seterusnya, dalam melaksanakan kajian ini, terdapat 2 objektif kajian. Pertama, meneroka pengaruh bahasa ibunda. Kedua, meneroka struktur ayat dan perkataan bahasa ibunda dalam penulisan karangan murid bukan Melayu tahun 5. Bagi menjawab kepada objektif kajian ini, muncullah 2 soalan kajian. Pertama, apakah pengaruh bahasa ibunda? Dan kedua, apakah struktur ayat dan perkataan bahasa ibunda yang digunakan dalam penulisan karangan murid bukan Melayu tahun 5? Bergerak pula kepada kerangka konseptual kajian. Kerangka ini dibina bagi memudahkan pembaca memahami kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji. Pengkaji menggunakan karangan naratif untuk meneroka pengaruh bahasa ibunda dan meneroka struktur ayat dan perkataan bahasa ibunda serta menganalisis menggunakan teori analisis kesalahan koda. Selain itu, dalam mengumpul data pula, pengkaji telah menggunakan 3 instrumen yang berbeza. Pertama, temu bual. Kedua, analisis dokumen. Dan yang ketiga, pemerhatian. Dan sasaran pengkaji adalah murid bukan Melayu tahun 5. Seterusnya, bergerak pula kepada metodologi kajian. Pertama, dari aspek reka bentuk, pengkaji telah menggunakan pendekatan kualitatif dan kaedah kajian kes. Kedua, sampel kajian pula dipilih menggunakan persampelan bertujuan dan seramai 3 orang murid bukan Melayu tahun 5 telah dipilih berdasarkan kepada kriteria dan kredibiliti yang ditetapkan oleh pengkaji. Ketiga, instrumen yang digunakan pula adalah yang pertama, analisis dokumen iaitu karangan yang ditulis oleh murid. Kedua, melaksanakan temu bual secara berstruktur dan yang ketiga, melaksanakan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung.
Seterusnya, lokasi kajian pula adalah di sebuah sekolah di daerah Sentul, Kuala Lumpur dan kesahan, pengkaji telah mendapat kesahan daripada 2 orang pakar untuk mengesahkan instrumen yang dibina oleh pengkaji dan analisis darjah persetujuan pakar adalah sangat tinggi dengan nilai kohan kapal 1.0 menunjukkan bahawa instrumen yang dibina mampu untuk digunakan dalam pengumpulan data. Dan akhir sekali, kebolehpercayaan pula, pengkaji menggunakan triangulasi kaedah untuk mendapatkan ketepuan data. Beralih pula kepada dapatan kajian dan perbincangan. Dapatan kajian bagi soalan kajian yang pertama, apakah pengaruh bahasa ibunda dalam kalangan murid bukan Melayu tahun 5 berdasarkan penulisan karangan mereka? Pertama, peserta kajian kurang menggunakan bahasa Melayu semasa berkomunikasi. Perkara ini jelas dapat dilihat apabila semasa temu bual dijalankan, mereka menyatakan bahawa mereka hanya menggunakan bahasa Melayu ketika berada di sekolah sahaja dan menggunakan bahasa ibunda ketika berada di rumah, iaitu bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. Peserta kajian juga gemar memadakan istilah bahasa ibunda disebabkan mereka kurang kosakata dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, peserta kajian menggunakan bahasa ibunda kerana mereka kurang faham dan lemah dalam bahasa Melayu menyebabkan mereka memasukkan perkataan serta struktur ayat daripada bahasa ibunda semasa menulis karangan bahasa Melayu. Bagi dapatan soalan kajian yang kedua, apakah struktur ayat dan perkataan bahasa ibunda yang digunakan dalam penulisan karangan murid bukan Melayu tahun 5? Pertama, peserta kajian menyusun perkataan dan ayat tanpa menghiraukan struktur tata bahasa bahasa Melayu. Perkara ini menyebabkan penulisan karangan yang dibina itu, ayat yang dibina juga kurang gramatis dan tidak tepat kerana struktur tata bahasa bahasa Melayu adalah berbeza dengan struktur tata bahasa bahasa Tamil. Kedua, peserta kajian membina ayat menggunakan kaedah terjemahan secara terus dan ayat yang dibina adalah tergantung. Apabila menggunakan kaedah terjemahan secara terus, sudah tentulah ayat yang dibina kurang tepat disebabkan terdapat perbezaan struktur tata bahasa tersebut. Seterusnya, peserta kajian juga kerap kali melakukan kesalahan ejaan disebabkan oleh mereka mengeja mengikut sebutan yang disebut. Dan akhir sekali, peserta kajian gagal menggandakan konsonan disebabkan oleh dalam struktur tata bahasa bahasa Tamil kurang ditekankan berkaitan dengan penggandaan konsonan. Seterusnya, kesimpulan bagi kajian ini, mari kita lihat kesimpulan bagi soalan kajian yang pertama. Peserta kajian dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Hal ini dikatakan demikian kerana peserta kajian mudah terikut-ikut dan terbawa-bawa dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka, terutamanya apabila berada di rumah. Dapatan kajian ini selari dengan kajian Siti Baidura dan Nur Jamilah 2016, Nur Habsah dan Yahya 2018, Nur Rehan 2016 yang menyatakan bahawa murid saling bergantungan dengan bahasa ibunda menyebabkan mereka sukar untuk memahami bahasa kedua dengan baik sekaligus menyebabkan mereka sukar untuk membina atau menulis karangan dengan ayat yang gramatis dan baik. Bagi kesimpulan soalan kajian yang kedua, pertama, dalam penulisan karangan, kebanyakan ayat yang ditulis oleh peserta kajian diterjemahkan secara terus daripada bahasa ibunda ke dalam bahasa Melayu. Perkara ini adalah salah dari aspek struktur tata bahasa bahasa Melayu kerana apabila menterjemahkan secara terus, sudah tentu ayat yang dibina adalah kurang tepat dan tidak gramatis. Peserta kajian juga menggunakan perkataan-perkataan bahasa ibunda disebabkan mereka kurang kosakata dalam bahasa Melayu. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Rozana 2020, Al-Hadi dan Zaitul Azma 2018 menyatakan bahawa kekurangan kosakata menjadi punca utama peserta kajian menggunakan kosakata atau perkataan dalam bahasa ibunda semasa menulis karangan. Selain itu, kajian Amira Shazrina dan Vijaya Lekchumi 2019 turut menyokong dapatan kajian ini yang menyatakan bahawa struktur tata bahasa bahasa Tamil yang mempunyai perbezaan dengan struktur tata bahasa bahasa Melayu menyebabkan mereka sukar untuk membina ayat dalam bahasa Melayu dengan gramatis dan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana struktur tata bahasa bahasa Tamil dimulakan dengan subjek, objek dan juga kata kerja. Manakala struktur tata bahasa bahasa Melayu dimulakan dengan subjek, kata kerja dan juga objek. Maka terdapat perbezaan itulah menyebabkan penterjemahan secara terus itu adalah salah apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bergerak pula kepada implikasi kajian. Pertama, untuk mengetahui sejauh mana terdapat pengaruh dan penggunaan bahasa ibunda dalam kemahiran menulis murid-murid bukan Melayu.
Kedua, membantu para guru untuk mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid bukan Melayu. Dan ketiga, memberi pengetahuan baharu kepada guru berkaitan perbezaan antara struktur tata bahasa Bahasa Melayu dengan struktur tata bahasa Bahasa Tamil kerana terdapat perbezaan yang ketara. Seterusnya, beralih pula kepada cadangan kajian. Cadangan pertama kepada Kementerian Pendidikan Malaysia memperkasa dan memperkukuhkan kembali program memertabatkan bahasa Melayu dan menjalankan bengkel kepada guru-guru bahasa Melayu. Yang kedua, kepada pihak sekolah merancang program maupun bengkel kepada murid bukan Melayu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan merancang sesi perkongsian ilmu kepada guru berkaitan strategi dan teknik pengajaran kepada murid bukan Melayu dengan lebih berkesan. Ketiga, kepada guru pula melaksanakan aktiviti satu hari satu perkataan menghasilkan inovasi mudah bagi kemahiran menulis untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid bukan Melayu dan yang terakhir, melaksanakan kaedah pengajaran terbeza. Bagi kajian lanjutan pula, pengkaji mencadangkan untuk menukar sampel kajian kepada golongan orang asli dan bukan Bumiputera. Kedua, menggunakan pendekatan kajian yang berbeza iaitu menggunakan kajian tindakan. Dan yang ketiga, fokus kajian lebih berfokus iaitu sama ada ingin memfokuskan kepada aspek sintaksis ataupun morfologi semata-mata. Akhir sekali, berikut merupakan rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Percobaan suara. Boleh dengar suara saya? Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Amirul Husni bin Muhammad Nasir dan Haslinda binti Muhammad Saad atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sampailah sudah kepada peserta yang terakhir untuk kajian ilmiah. Sama-sama kita saksikan tayangan rakaman video yang bertajuk Penghasilan Idea-Idea Bernas dalam Penulisan Karangan oleh murid cemerlang tahun 5 Sekolah Kebangsaan 1 Kajian Kes yang akan dibentangkan oleh Nurul Syafiqah binti Ahmad Syuhaimi dan Haslinda binti Muhammad Saad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Ahmad Syuhaimi. Pada hari ini saya akan membentang sebuah laporan kajian yang bertajuk Penghasilan Idea-Idea Bernas dalam Penulisan Karangan oleh murid cemerlang tahun 5 Sekolah Kebangsaan 1 Kajian Kes. Umumnya, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia dalam menyampaikan idea dan maklumat. Di Malaysia, bahasa komunikasi harian ialah bahasa Melayu. Selain berperanan sebagai bahasa komunikasi, bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa ilmu. Maka sesuai dengan peranan ini,
Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai mata pelajaran teras di sekolah melalui dasar pendidikan kebangsaan. Terdapat 4 kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh murid, termasuklah penguasaan dalam kemahiran menulis. Penguasaan kemahiran menulis merupakan asas penting yang perlu dikuasai oleh murid. Salah satu aspek yang diajar dalam kemahiran ini ialah penulisan karangan. Bagi menilai keupayaan seseorang dalam menghasilkan penulisan yang berkualiti, maka penelitian akan dibuat berdasarkan kepada idea yang mendasari penulisan tersebut. Berikut merupakan 3 pernyataan masalah yang telah dikemukakan oleh pengkaji dalam kajian ini. Yang pertama, kajian Nurliza Idris dan Nur Rahmat Nur menjelaskan bahawa aspek penulisan berasaskan kemahiran berfikir agak terpinggir sehingga akhirnya telah menyebabkan murid tidak mampu menghasilkan idea yang bernas hasil pemikiran tahap tinggi semasa menulis karangan. Seterusnya, kajian Syahlan Surat, Syainawati Ramil dan S.M. Rahman menjelaskan bahawa karangan yang dihasilkan oleh murid setengahnya memperlihatkan ketidakserasian antara idea dengan tajuk karangan yang diberikan oleh guru. Kajian Khawidah Abdul Samad dan Wan Muna Ruzana juga memperlihatkan bahawa kemahiran menulis yang betul perlu dipelajari bagi memastikan hasil tulisan yang disampaikan mempunyai makna serta mencapai makna penulisan yang diingini. Berdasarkan kepada ketiga-tiga pernyataan masalah ini, dapat dijelaskan bahawa idea merupakan komponen penting bagi menghasilkan penulisan yang berkualiti. Terdapat 2 objektif dalam kajian ini, iaitu yang pertama untuk mengkaji ciri-ciri idea bernas yang dihasilkan oleh murid dalam penulisan karangan dan yang kedua mengkaji cara-cara murid menghasilkan idea yang bernas dalam penulisan karangan. Maka berpandukan kepada objektif ini, pengkaji telah mengemukakan 2 soalan kajian, iaitu yang pertama, apakah ciri-ciri idea bernas yang dihasilkan oleh murid dalam penulisan karangan dan yang kedua, bagaimanakah cara-cara murid menghasilkan idea yang bernas dalam penulisan karangan. Berikut merupakan kerangka konseptual kajian. Yang pertama, jenis karangan yang difokuskan oleh pengkaji ialah karangan deskriptif kerana pengkaji ingin melihat bagaimana peserta kajian mengolah idea berpandukan kepada fakta yang telah diberikan. Yang kedua, fokus bagi kajian ini ialah untuk mengkaji ciri-ciri idea bernas dan yang kedua, mengkaji cara-cara murid menghasilkan idea yang bernas. Teori yang telah dipilih oleh pengkaji bagi mendasari kajian ialah teori rangkaian motor pembelajaran kemahiran menulis Levine. Instrumen yang terlibat ialah analisis dokumen, temu bual dan pemerhatian, manakala peserta kajian terdiri daripada murid-murid tahun 5. Bagi aspek metodologi kajian pula, reka bentuk kajian ialah pendekatan kualitatif menggunakan kaedah kajian kes, pensampalan menggunakan kaedah pensampalan bertujuan di mana setiap peserta kajian perlu memenuhi ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Sampel juga terdiri daripada 3 orang murid yang cemerlang dalam penulisan karangan. Lokasi kajian dilaksanakan ialah di sebuah sekolah rendah di daerah Kuala Terengganu yang merupakan sekolah luar bandar. Instrumen kajian ialah senarai semak analisis dokumen, borang temu bual dan senarai semak pemerhatian. Kesahihan kajian diperoleh daripada 2 orang pakar penilai menggunakan analisis koran kapal, di mana nilai darjah persetujuan pakar menunjukkan nilai 1.0, iaitu item sangat baik untuk digunakan dalam kajian ini. Kebolehan percayaan pula menggunakan celengasi kaedah. Berikut merupakan dapatan kajian dan perbincangan bagi menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu apakah ciri-ciri idea bernas yang dihasilkan oleh murid dalam penulisan karangan. Kajian mendapati bahawa setiap peserta kajian PK mampu menulis karangan yang lengkap dan bertepatan dengan kehendak soalan, iaitu setiap karangan mempunyai pendahuluan, 4 isi utama dan juga penutup. Setiap peserta kajian juga mampu menghubungkan isi penting dengan huraian dan contoh yang sesuai. PK juga mampu mengetengahkan isi yang relevan dengan tajuk karangan. Ini membuktikan bahawa setiap peserta kajian sangat menguasai motor memori seperti yang telah dinyatakan dalam teori Levine. Seterusnya, PK1 dan PK3 juga mampu mengemukakan penegasan bagi setiap isi di mana setiap perenggan mempunyai 4 hingga 5 ayat. Seterusnya, PK1 dan PK3 tidak melakukan sebarang kesalahan ejaan atau tanda baca dalam penulisan. Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati terdapat satu kesalahan ejaan yang dilakukan oleh PK2, di mana ejaan licin dieja menggunakan licin, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor dialek yang berasal dari Terengganu. Akhir sekali, PK mampu mewujudkan kesatuan idea menggunakan penanda wacana yang sesuai dengan fungsinya pada setiap perenggan. Seterusnya, berikut merupakan dapatan kajian dan perbincangan bagi menjawab soalan kajian yang kedua, iaitu bagaimanakah cara-cara murid menghasilkan idea yang bernas dalam penulisan karangan. Kajian mendapati setiap peserta kajian melakukan persediaan dengan membaca, mencatat idea dan mengenal pasti kata kunci sebelum menulis karangan. Seterusnya,
PK juga mengamalkan teknik membaca serta melakukan perbincangan dengan guru. Ini menunjukkan bahawa setiap peserta kajian menguasai motor perancangan yang sangat baik. Seterusnya, pengajaran guru juga membantu setiap peserta kajian untuk menulis idea dengan lebih mudah. Ini menunjukkan bahawa penguasaan aspek kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat menulis murid semata-mata, namun turut dipengaruhi oleh pengajaran guru yang bersistem. Seterusnya, Perteminda membantu PK untuk merancang dan menggunakan isi dengan lebih berpandu dan sistematik. Akhir sekali, gambar bersiri memudahkan setiap peserta kajian untuk mengumpulkan fakta yang level berdasarkan tajuk karangan yang sedang dihuraikan. Berikut merupakan kesimpulan bagi menjawab soalan kajian pertama. Pengkaji mendapati idea yang ditulis mempunyai kohesi dan koheren antara satu sama lain. Ini membuktikan bahawa setiap peserta kajian mampu menghasilkan penulisan karangan yang sangat berkualiti. Setiap perenggan didapati mengandungi isi, huraian dan contoh yang bertepatan dengan soalan. Setiap peserta kajian juga menekankan penggunaan kosakata yang terkini dan relevan serta menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Ini membuktikan bahawa setiap peserta kajian menguasai motor logik, motor memori dan motor tindakan kemahiran menulis yang sangat baik seperti yang telah dinyatakan dalam teori kemahiran menulis Levine. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian Aman Shah, Antoni dan Yahya yang menjelaskan bahawa penyelesaian karangan yang cemerlang memerlukan murid untuk mengeluarkan ide yang bernas serta mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi terhadap sesuatu tajuk. Seterusnya, pengkaji akan membincangkan kesimpulan bagi menjawab soalan kajian yang kedua. Peserta kajian didapati mengamalkan tabiat membaca dan mengamalkan penggunaan alat berfikir sebelum memulakan penulisan karangan. Ini menunjukkan bahawa setiap peserta kajian amat menguasai motor perancangan kemahiran menulis yang dinyatakan dalam teori Levine. Dapatan ini adalah selari dengan kajian O'Melia yang menjelaskan bahawa murid yang melakukan aktiviti melampas otak atau dikenali sebagai brainstorming pada peringkat persediaan menulis karangan akan berupaya untuk menghasilkan penulisan yang jauh lebih berkualiti berbanding mereka yang tidak melakukan aktiviti melampas otak. Seterusnya, gambar bersiri juga mampu membantu setiap peserta kajian untuk menghuraikan idea dengan lebih bernas. Dapatan ini selari dengan kajian Muhammad Nur Daipi dan Fadilah Isnin serta Azizi dan Wan Muna Luzana yang menjelaskan bahawa penggunaan pendekatan grafik berupaya membantu murid untuk menjalin idea dengan lebih berkesan semasa menulis karangan. Akhir sekali, pengajaran guru berupaya meningkatkan kemampuan menulis murid dengan lebih baik. Berikut merupakan implikasi bagi kajian ini, iaitu pertama, mampu memberi pengetahuan kepada guru bahasa Melayu tentang kaedah pengajaran karangan yang bersesuaian dengan tahap murid. Melalui pengetahuan ini, guru akan dapat membantu murid yang lemah melalui kaedah yang sesuai serta mengekalkan prestasi murid yang cemerlang. Seterusnya, didapati masih kurang kajian tentang penghasilan idea dalam karangan yang dilaksanakan kepada murid cemerlang di sekolah rendah. Dapatan ini disokong oleh kajian Tengku Fairuz yang menjelaskan bahawa kebanyakan proses PDP masih tidak mampu berupaya untuk membantu murid dalam menghasilkan idea dalam karangan. Seterusnya, berikut merupakan cadangan bagi kajian ini, iaitu yang pertama kepada pihak KPM. KPM perlu bekerjasama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan murid. Misalnya, pihak KPM perlu mewujudkan dasar-dasar yang sesuai berkaitan dengan kecemerlangan murid, termasuklah dalam aspek penguasaan kemahiran menulis karangan. Seterusnya, kepada pihak sekolah perlu memberikan kemudahan terutama kepada panitia bahasa Melayu untuk mengadakan bengkel, program dan kelas tambahan kepada murid-murid agar mereka dapat menguasai penguasaan kemahiran menulis karangan dengan lebih baik. Seterusnya, guru perlu memudayakan kebat seperti teknik penyoalan di dalam bilik darjah serta mengintegrasikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam PDPC karangan. Seterusnya, bagi kajian lanjutan pula, pengkaji mencadangkan kajian lanjutan mengkaji penghasilan idea menggunakan teori Levine dengan lebih mendalam. Seterusnya, menggunakan pendekatan yang berbeza seperti menggunakan kaedah kajian tinjauan dan akhir sekali menggunakan sampel murid cemerlang yang terdiri daripada murid bukan penutur natif agar pelaksanaan kajian tersebut dapat membantu murid bukan penutur natif untuk cemerlang dalam penguasaan kemahiran menulis karangan. Berikut merupakan rujukan yang telah dirujuk oleh pengkaji semasa menghasilkan laporan kajian ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pembentangan yang syarat dengan ilmu telah kita dengar sebentar tadi. Mungkin ada soalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Hadirin dipersilakan. Baiklah, sekiranya tiada soalan yang ingin dikemukakan, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Syafiqah binti Ahmad Syuhaimi dan Haslinda binti Muhammad Saad atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas,
umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar sauh di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhirlah sudah sesi pembentangan menerusi saluran bilik 3 ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Para hadirin juga diingatkan agar mengisi borang kehadiran, borang SPLKM serta borang penilaian PT-11-03 yang telah disediakan di ruangan chat. Sebelum berakhir, kami menjemput untuk para hadirin membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. Baiklah, diminta hadirin untuk bersedia. Dalam kiraan 3, saya akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Para hadirin boleh meninggalkan platform Google Meet ini.